Assalamualaikum dan selamat pagi bersama saya Akmal Saleh. Ini Ringkas TVS. Elak diri daripada terlibat di dalam sebarang aktiviti perkauman yang boleh mengganggu perpaduan dan keharmonian masyarakat. Itu peringatan Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Jari Tun Openg kepada semua warga Sarawak menerusi perutusan khas sambutan Hari Krismas 2020. Turut mengajak semua untuk menguatkan komitmen masing-masing dan menyumbang kepada keharmonian serta pembangunan negeri dalam apa jua kapasiti dan peranan yang dapat dimainkan. The future is bright for Sarawak, as long as we do not squander it all. The GPS government strives to be inclusive, as no one should be left behind. We must work together to develop Sarawak into a digitalized economy, leveraging on our rich natural resources and human talent. Berhubung sambutan perayaan Krismas, katanya sambutan kali ini bukanlah seperti tahun-tahun lepas, adanya halangan berikutan pandemik COVID-19. This time around, you may not be able to have full services in churches, organize Christmas parade, or visit friends and relatives on Christmas Day, all because of the need to restrict our movement to contain the spread of COVID-19 infection. COVID-19 juga tambahnya telah menyebabkan kerosakan besar kepada ekonomi Sarawak, terutama industri pelancongan. Begitu juga perniagaan-perniagaan sama ada besar atau kecil telah berjuang untuk tetap bertahan sehingga berlakunya pemberhentian pekerja. Atas sebab ini, Kerajaan Sarawak katanya telah berusaha sedaya upaya untuk membantu mereka yang terlibat melalui pelbagai bantuan di bawah Bantuan Khas Sarawakku Sayang yang melibatkan jumlah peruntukan dana sebanyak RM2.6 bilion. Walau bagaimanapun, beliau tetap optimis Sarawak masih boleh berada di landasan tepat untuk mencapai status negeri maju dan berpendapatan tinggi menjelang 2030. This is not a hollow confidence because our economic fundamentals are strong, our policy structured and realigned after COVID-19, while our political stability is the envy of others. The recent signing of the Commercial Settlement Agreement CSA with Petronas give us added confidence that our state can derive more revenue from our oil and gas resources, besides the mere 5% royalty that Sarawak used to receive on average 700 to 800 million ringgit a year. Saya dan keluarga mengucapkan selamat Hari Krismas kepada saudara dan saudari yang merayakan Hari Krismas dan selamat Tahun Baru 2021 kepada semua rakyat negeri Sarawak. Seramai 110 kanak-kanak berdaftar dengan pusat sehenti intervensi awal. Jumlah itu, 54 kanak-kanak mempunyai kanak-kanak autistik, 17 kanak-kanak mengalami kelewatan percakapan, 10 kanak-kanak mengalami kelewatan perkembangan global GDD, 5 mempunyai sindrom Down dan seorang mempunyai masalah pendengaran, manakala 23 kanak-kanak lagi masih menunggu didiagnosis. Sebagai permulaan, perkhidmatan yang disediakan di pusat sehenti tersebut tidak dikenakan sebarang yuran ataupun sumbangan daripada ibu bapa kanak-kanak terlibat. Bagaimanapun, kata Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak, Datuk Seri Fatimah Abdullah, bermula tahun hadapan yuran tersebut akan mula dikenakan kepada ibu bapa kanak-kanak terlibat yang mendapatkan perkhidmatan di pusat tersebut. Beliau berkata ketika berucap pada lawatan isteri Ketua Menteri Dato' Amar Jumaani Tuanku Bujang di Pusat Sehenti Intervensi Awal Metro City Matang. Bagi memberikan perkhidmatan yang baik untuk kanak-kanak berkeperluan khas, Pusat Sehenti Intervensi Awal memberikan penekanan khusus penglibatan ibu bapa kanak-kanak terbabit ketika program intervensi dilaksanakan. Ia bagi membolehkan ibu bapa dapat sama-sama dengan jurupulih untuk belajar cara-cara bagi membantu anak-anak mereka. Kata Fatimah lagi, langkah seterusnya adalah menyedia dan menubuhkan sekolah rendah pendidikan khas, sekolah menengah dan pusat latihan vokasional bagi kanak-kanak serta remaja berkeperluan khas.
Semua tanah perkuburan Islam di Sarawak perlu diwakafkan untuk memastikan pentadbirannya dapat dilaksanakan secara lebih berkesan. Menurut Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, setakat ini masih banyak tanah perkuburan Islam yang masih belum diwakafkan kepada Majlis Islam Sarawak. Setakat ini terdapat 343 tanah perkuburan Islam di Sarawak, namun hanya 124 daripadanya yang sudah diwakafkan. Beliau mendedahkan perkara demikian ketika berucap pada Majlis Pecah Tanah Pembinaan Kompleks Pusara Islam Samariang. Beliau yang juga Menteri Muda Utility menjelaskan setiap tanah perkuburan Islam juga perlu mempunyai jawatan kuasa pengurusannya yang tersendiri. Katanya lagi, Kompleks Pusara Islam Samariang adalah amat penting sebagai perintis untuk pengurusan tanah perkuburan Islam di seluruh negeri, selain menjadi salah satu medium contoh dalam pengurusan fardu kifayah kepada masyarakat. Bertemu kembali. Kes jangkitan COVID-19 pada Khamis melaporkan sebanyak 1,581 kes dengan kes tertinggi kekal dicatatkan di Selangor sebanyak 491 kes menjadikan jumlah kes positif sebanyak 100,318 kes. Kata Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah, daripada jumlah itu, 1,579 kes adalah penularan tempatan, manakala 2 adalah kes import. Tambahnya, 2 lagi kematian berkaitan COVID-19 dilaporkan menjadikan jumlah keseluruhan kes kematian sebanyak 446 kes. Sementara itu, Sarawak merekodkan 2 kes positif baharu COVID-19 dengan 2 daripadanya dikesan di daerah Miri. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak dalam kenyataannya berkata, seorang daripadanya adalah individu yang baru balik dari luar negara iaitu dari Filipina. Kes ini dikategorikan sebagai kes import air iaitu mendapat jangkitan semasa berada di luar negara. Kes yang kedua iaitu kes ke-1096 merupakan seorang penjawat awam yang telah masuk ke Sarawak melalui lapangan terbang Miri pada 20 Disember 2020 kerana arahan berpindah tempat kerja. 2 kes baru dilaporkan hari ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 1,096 kes setakat ini. Terdapat 1 kes baru yang telah pulih dan dibenarkan discharge dan 7 PUI baru telah dilaporkan dan 2 PUI masih menunggu keputusan ujian makmal. Mentransformasikan sistem pengangkutan awam menjadi sebahagian agenda utama Kerajaan Sarawak, menjadikan Sarawak sebuah negeri maju dan berpendapatan tinggi menjelang 2030. Bagi merealisasikan wawasan ini, Kerajaan Sarawak di bawah kepimpinan Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg telah menubuhkan Sarawak Metro. Kata Pegawai Eksekutif Sarawak Metro Mazli Mustafa diperbadankan pada Februari 2018. Penubuhan anak syarikat milik Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SADC ini adalah untuk melakukan pembangunan terhadap sistem pengangkutan Bandar Kuching KUTS sebagai perintis. KUTS yang dibangunkan Sarawak Metro merupakan sistem ART yang merupakan persilangan hybrid antara bas, kereta api dan tren yang bergerak di lorong khas dan bukan landasan keluli seperti LRT secara tidak langsung menjimatkan kos dan masa pembinaan. Ia adalah bagi menggantikan LRT yang pada mulanya diumumkan sebagai pengangkutan awam moden baharu di Sarawak. ART akan digerakkan oleh sel bahan bakar hidrogen sejajar dengan hasrat Kerajaan Sarawak untuk membangunkan ekonomi hidrogen dan merealisasikan agenda hidrogen hijau dalam menjadikan Sarawak sebagai pengeluar hidrogen hijau di rantau ini. Selain itu, sistem LRT yang dibangunkan mempunyai 3 pengangkutan dengan kapasiti maksimum 300 penumpang dan kelajuan 35 km sejam serta boleh meningkat sehingga maksimum 70 km sejam.
Baik, laporan itu tadi mengakhiri ringkas TVS untuk jam ini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di saluran 122. Saya Akmal Saleh, salam hormat dan jumpa lagi.